Dungun minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan justifikasi dan alasan penangguhan penguatkuasaan garis panduan lesen minuman keras LMK oleh DBKL yang tidak membenarkan penjualan arak yakni liquor di kedai runcit, kedai serba neka dan kedai ubat Cina bermula 1 Oktober 2021. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Dungun dan selamat pagi kepada Yang Berhormat lain. Untuk makluman Yang Berhormat Dungun, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah mengeluarkan garis panduan dan syarat-syarat permohonan lesen minuman keras LMK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang baharu yang telah berkuat kuasa pada 15 November 2020. Garis panduan yang dikeluarkan tersebut telah menggariskan dua perkara baharu iaitu lesen minuman keras runcit atau LMK runcit tidak lagi dikeluarkan di kedai-kedai runcit, kedai serbanika dan kedai ubat Cina berkuat kuasa 1 Oktober 2021. Dan keduanya penjualan Samsu sama sekali tidak dibenarkan di Kuala Lumpur. Dalam menyediakan garis panduan tersebut, sesi libat urus telah dilakukan oleh DBKL untuk mendapatkan pandangan pemegang taruh berkaitan seperti persatuan-persatuan pembuatan, pembungkusan dan penjualan liquor dengan izin serta pertubuhan bukan kerajaan atau NGO masyarakat seperti Pertubuhan Keselamatan Anak-anak Malaysia. Secara umum, rata-rata NGO masyarakat menyatakan kegesaran dan rungutan mereka terhadap keselamatan masyarakat dan peningkatan masalah sosial disebabkan kemudahdapatan kepada minuman keras. Sehubungan itu, NGO masyarakat tersebut tidak bersetuju dengan penjualan minuman keras di kedai-kedai runcit, kedai serbanika dan kedai ubat Cina kecuali yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan Yang di-Pertua berpandukan kepada justifikasi yang telah saya nyatakan tadi, garis panduan baharu ini dikeluarkan untuk menghadkan kemudahdapatan minuman keras kepada orang Islam selain kepada orang bukan Islam yang berumur di bawah 21 tahun. Setelah berbincang dengan mendalam berkenaan perkara ini serta mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk bantahan dan rayuan dari Persatuan Pengilang dan Pembotol Arak Malaysia, Persatuan Peniaga Minuman Keras Bersekutu Melaya, DBKL telah meletakkan bahawa tarikh pelaksanaan penguatkuasaan garis panduan baru ini ditangguhkan pelaksanaannya sehingga 31 Oktober 2021. Walaupun larangan jualan minuman keras ini dibuat di kedai-kedai runcit, kedai serbanika, masyarakat bukan Islam masih lagi boleh mendapatkan minuman keras tersebut di lokasi yang telah dibenarkan seperti di hotel, pub, bar dan juga kedai runcit yang dikhususkan untuk menjual arak. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih. Yang Ketua, bolehkah Menteri menyatakan tujuan asal dan matlamat pengenalan garis panduan lesen minuman keras LMK oleh DBKL yang tidak membenarkan penjualan arak atau liquor di kedai runcit, kedai serbaneka dan kedai ubat Cina? Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya larangan ini dibuat awal lagi, malah daripada Yang Berhormat Menteri yang lepas, bukan ni, kalau saya tidak dapat mendapat jawapan yang tepat, saya boleh bagi bertulis. Tapi sejak daripada Yang Berhormat Putrajaya lagi tidak dibenarkan, selepas itu ditukarkan, dibenarkan, lepas itu sekarang tidak dibenarkan. Saya menjadi jalan tengah supaya kita melihat jumlah lesen yang dikeluarkan itu dan juga penjualan yang dibuat secara bebas dengan cara bebas. Jadi sekarang ni kita tidak mahu bagi kepada kedai runcit, kepada kedai serbanika dan juga kedai ubat Cina yang tidak dibenarkan. Tapi kedai-kedai yang dikhususkan untuk menjual arak kita benarkan. Dan kalau ikut statistik daripada kebenaran yang dibagi ini menunjukkan bahawa
cuma mungkin tajuk ini ialah pengharaman, tetapi dari segi mereka yang memohon dan mendapat kelulusan daripada penjualan arak ini sebenarnya bertambah. Jadi yang kita tak benarkan dibuat secara terbuka di tempat orang ramai kerana kita tidak tahu di mana mereka nak minum. Kalau kita takut ianya boleh mendatang kesan kepada orang lain. Tapi kalau mereka minum di tempat yang telah ditentukan, itu tidak ada masalah. Yang Muhammad sebagai contoh pada tahun 2019 bagi lesen minuman keras rumah awam kelas 1 sebanyak 434 permohonan baru telah diterima dan semua telah diluluskan. Pada tahun 2020 bagi LMK rumah awam kelas 1 97 memohon semua kita luluskan. Kemudian pada tahun 2021 131 memohon dan semua telah diluluskan. Jadi kalau lihat ini untuk tempat-tempat yang dah dikhususkan kita tidak menolak kecuali yang melanggar tidak mengikut syarat-syarat yang telah dikenakan. Kita sekarang yang tanya soalan ini adalah ahli berhormat dari Dungun. Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia. Ia adalah satu masyarakat yang majmuk dan ia juga the face for Malaysia. Dan bukannya masyarakat konservatif seperti di Dungun. Jadi, selama ini memang tak ada masalah. Dungun dalam Malaysia. Dungun dalam Malaysia. Dungun pun ramai. Mudah aja. Okey. Tolong Yang Amat sambung seperti. Dan juga kedai runcit di Kuala Lumpur untuk jual arak. Ini adalah salah satu produk bagi mereka. Jadi cadangan garis panduan yang melarang penjualan arak di kedai runcit, kedai ubat Cina ini memang tidak ada. Soalannya. Ya, soalan saya ialah yang di kedai khususnya macam di kedai ubat Cina banyak produk yang mengandungi arak sebenarnya dijual macam Yongminshu, macam Ada unsur malafide. semua ini sebenarnya adalah untuk kesihatan. It's a health product. Jadi yang larangan seperti yang di garis larangan ini sebenarnya sekarang telah pun mengecewakan banyak pemilik pengusaha kedai runcit dan juga kedai ubat Cina. Mereka tak tahu apa yang boleh dijual sekarang. Jadi soalan saya ialah kalau DBKL nak ganggu operasi bisnes kecil macam ini, jadi yang mereka nak minum itu boleh pergi beli online. Boleh yang penjualan arak secara haram itu akan lebih giat lagi. Ini bukan apa yang dikendaki oleh pihak Yang kerajaan. Amat, ini bukan masa untuk bahas untuk soalan tambahan. Ya, soalan tambahan saya ialah, saya nak minta, adakah Yang Berhormat Menteri cadang adakan satu sesi dialog di antara yang penjual, yang pihak yang terlibat, yang pemilik kedai runcit dan sebagainya dengan pihak yang mempantah. Saya rasa yang pihak yang mempantah itu juga harus tahu selamat. Okey, Wabi. Alright, Wabi. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih kepada soalan Yang Berhormat dan juga Rasanu Bari Asmaramah Yang Berhormat dicatatkan. Perasaan Yang Berhormat tentang perkara ini. Saya telah melibatkan membuat beberapa perjumpaan dan perjumpaan ini saya libatkan Si Putih sebagai orang yang berminat tentang perkara ini. Saya libatkan Si Putih, tapi perjumpaan ini belum habis lagi. Itu sebab saya tangguhkan penguatkuasaannya sehingga 31 Oktober. Sebab kita kena fikir bukan orang nak jual saja, tapi kena fikir tentang orang yang nak beli. Ini adalah kerajaan keluarga Malaysia, sama ada mereka di Dungun ataupun di mana-mana. Mereka seringkali kebanyakan mereka berada di Kuala Lumpur. Kerajaan keluarga Malaysia menghormati orang Islam, orang bukan Islam. Jadi kalau melihat daripada jumlah lesen diluluskan untuk orang bukan Islam meminum arak, saya ingat mencukupi. Cuma sekarang ni nak menjual secara bebas di merata tempat, ini tidak wajar. Dia akan melibatkan anak-anak muda untuk membeli minuman tersebut. Dan terdapat juga minuman yang tidak dibenarkan ataupun minuman kita kata haram sebab tidak dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan juga berlegar dan dijual mana-mana. Perkara ini membimbangkan, itu sebab kita terpaksa memperkenalkan undang-undang untuk menyekat daripada kemudah dapatan. Kita sekarang ni bukan kita tak, orang bukan Islam boleh. Orang Islam tidak boleh
menyediakan ataupun menghidang minuman keras di mana-mana pun. Tapi orang bukan Islam boleh di tempat yang dibenarkan. Yang Muhammad tahu bahawa di tempat yang dibenarkan, di hotel, pub, bar dan juga kedai runcit. Muhammad Menteri boleh minum dekat rumah ke? Ya Muhammad, tolong. Mikrofon Ya Muhammad. Ya Muhammad, Menteri, mikrofon. Mic perlu buka. Ya Muhammad, kita akan teruskan perjumpaan. Semalam pun saya bercakap dengan Muhammad panjang lebar. Jadi kita akan teruskan perjumpaan dengan semua pihak sebab saya tidak mahu buat keputusan dalam keadaan yang Muhammad terbuku di hati dan saya pun tak seronok membuat keputusan. Biar sama-sama win-win lah bila kita buat keputusan. Jadi saya berharap yang Muhammad ambil pendekatan yang lebih mudah. Kita bukan nak mencari punca gaduh tapi kita nak cari helah untuk berkawan. Terima kasih. Assalamualaikum.